Hadis ini dibicarakan sebagaimana hadis yang disebutkan pada pertemuan awal kita tadi, iaitu Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat, lalu ditetangi oleh Jibril AS. Jibril bertanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi inilah salah satu hadis yang dijawab oleh Nabi SAW di atas pertanyaan yang diajukan oleh Jibril AS. Bila ditanya oleh Jibril apa itu Islam, lalu Nabi menjawab, bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam ini di atas 5. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Pertama sekali pengakuan, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Ini yang pertama sekali. Dipanggil syahadatain, 2 penyaksian. Dan ini adalah kunci bagi Islamnya seseorang tersebut. Dan yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, memberi zakat. Yang keempat, haji ke Baitullahil Haram. Dan yang kelima, berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini adalah 5 perkara asas yang menjadi teras di dalam pembahasan ilmu fiqh, ataupun disebut sebagai rukun Islam. Dan kita tak boleh nafikan, ni tak boleh, ni tak ada. Menafikan ketiadaan salah satu daripada rukun, baik sama ada rukun iman ataupun rukun Islam, maka batal akidah ataupun batal Islam seseorang tersebut. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, al-Islam, Islam. Apa yang dikatakan Islam? Islam ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Islam? Islam adalah satu agama. Satu agama. Jangan kita percaya, jangan kita faham pula agama, pemahaman terhadap agama, pemahaman Islam terhadap agama dengan pemahaman orang yang taris barat ataupun mereka yang lain daripada Islam terhadap agama tu beza. Jangan kita faham agama lain, politik lain, kehidupan lain. Tak. Jangan kita faham pula agama itu hanya berkisar pada ibadah semata-mata. Jangan kita faham agama itu hanya di dalam masjid, dalam surau. Tetapi agama itu adalah kehidupan. 2 perkara yang tak boleh dipisahkan di antara manusia dan agama. Bila sebut manusia, maka ada keterikatan dengan kehidupan. Dan kehidupan kita tak boleh berpisah dengan agama. Agama dan kehidupan adalah 2 perkara yang tak boleh dipisahkan. Ada kehidupan, perlukan agama, dan agama itu mesti ada kehidupan. Kenapa? Kerana agama ini adalah disebut juga sebagai panduan, rujukan. Dalam Islam, gambaran Islam terhadap agama itu bukan hanya semata-mata ibadah, bukan hanya semata-mata solat, bukan hanya semata-mata puasa, ataupun zakat, ataupun nikah kahwin. Ni orang Melayu kita faham bila sebut Islam, dia nampak nikah kahwin, dia nampak sembahyang saja. Salah. Itu mungkin pandangan-pandangan orang barat yang memperkecilkan pandangan ataupun pemikiran terhadap agama. Sedangkan Islam itu meletakkan agama itu sangat luas. Macam mana kita melalui kehidupan kita daripada mula kita bangun atau mula kita lahir sampailah kita mati. Daripada mula kita bangun tidur sampai kita tidur semula, kita semua, setiap langkah, saat kehidupan yang kita lalui tadi ada keterikatan dengan agama. Agama ada membuat garis panduan. Macam mana kita lahir,
Nak buat bila lahir saja, nak buat apa? Bagi mak ayah tadi disunatkan azan, disunatkan iqamah. Azan bagi lelaki, iqamah bagi perempuan. Kemudian nak buat macam mana? Lepas daripada tu, ada semua garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh agama. Begitu juga kehidupan seharian kita. Daripada kita bangun tidur, dari mula kita bangun tidur, kita bangun, kita duduk, apa kita nak buat? Kita ada baca doa bangun tidur. Kita disunatkan bertasbih, duduk sekejap, bagi tenang, kemudian baru bangun. Nak ke mana bangun tadi? Islam ajar kepada kita pergi tandas. Pergi tandas, masuk tandas, ikut adab-adab masuk tandas, masuk dengan kaki kiri. Kemudian duduk dalam tandas tadi pula, jangan lama-lama, hanya qada hajat. Itu sebabnya tandas tu dipanggil qada hajat. Hanya tempat berlaksana hajat, lepas tu keluar. Duduk dalam tu pula sunat tutup kepala, jangan telanjang. Kemudian bersugi, gosok gigi, mandi. Ada garis pandu tentang mandi, ada garis pandu tentang bersugi dengan gosok gigi. Kemudian keluar baca doa. Nak masuk tadi baca doa, keluar baca doa. Kemudian solat, semua tu ada garis panduan. Makan, minum, bermuamalah, percakapan, lisan, perbuatan, semua yang kita buat dalam kehidupan kita ada keterikatan dengan agama, kena rujuk agama. Kita yang timbul masalah hari ni, bila tika mana kita tak ikut agama. Kehidupan yang kita lalui ini tidak berpandukan agama, maka akhirnya mendatangkan mudarat. Jadi yang dikatakan Islam ni satu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama itu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah sebut dah dalam Quran, ada satu ayat yang membicarakan bahawa Allah Taala redha, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini Allah Taala sempurnakan rahmat Allah ke atas agama, dan Islam itu sebagai agama, dan Allah Taala redha agama ini, agama Islam ini sebagai satu agama. Ini Allah Taala bicara. Jadi itulah yang dikatakan Islam satu agama. Dan kita jangan melihat agama itu hanya keterbatasan terhadap sesuatu perkara. Bahkan dia adalah melingkungi kepada kehidupan seharian kita, baik individu, keluarga, masyarakat, sampailah kepada pentadbiran negara. Agama, kalau kita sebut agama, politik, muamalah, jenayah, semuanya itu ada garis pandu di dalam agama Islam. Itu sebabnya bila sebut hadis Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi, dua perkara yang tidak terlepas daripada pembahasan tentang kehidupan seharian kita. Syekh sambung lagi. Perkataan Islam itu artinya menyerah diri dan menurut perintah. Apa yang dikatakan Islam? Islam itu ialah menyerah diri dan menurut perintah. Serah diri. Al-Islam serah. Apa maksud serah? Apa maksud serah? Serahkan diri kepada Allah. Serahkan diri untuk melaksanakan segala titah perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, dan juga diterangkan dan diperjelaskan lagi melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menurut perintah, maknanya taat. Allah SWT sebut macam ni dalam Quran, Allah SWT sebut macam ni melalui hadis Nabi SAW, maka kita taat. Makan macam ni, kita taat. Makan dengan tangan kanan. Nabi makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita makan macam mana? Kita makan makan ikut masa. Belum tunggu lapar dah makan. Sebab apa? Ni pukul 8 kena makan, pukul 10 kena makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan, pukul 5 makan, pukul 8 makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan. Makan ikut masa tu akhirnya diabetes, kencing manis, macam-macam hari ni penyakit berpunca daripada pemakanan. Kenapa? Kerana makan tidak mengikut garis panduan. Itu sebabnya Islam itu sendiri dengan makna menyerah diri dan juga taat.
taat perintah Allah, ikut perintah Allah. Maka di situ bila kita taat perintah Allah, membawa kehidupan mengikut acuan Allah, membawa kehidupan kita mengikut ketetapan Allah, maka kita terselamat daripada kehancuran di dalam kehidupan kita, kerosakan. Rukun Islam. Rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Jadi Islam ni ada 5 rukun. Ada 5 perkara ataupun 5 rukun dalam Islam. 5 teras. Macam tadi juga dia sebut rukun tiang. Tak boleh kita nafikan ataupun kita tinggalkan salah satu. Bila kita nafikan ataupun kita tinggalkan salah satu daripada rukun, maka batallah Islam kita. Mengucap 2 kalimah syahadah yang pertama. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang rukun yang pertama. Yang kedua, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Ini solat wajib. Solat yang diwajibkan ke atas setiap Muslim, iaitu 5 waktu, 5 kali sehari semalam, yang didapatkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Allah SWT ke atas Nabi SAW melalui daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Menemuinya Nabi SAW dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha, bertemu ketika peristiwa Mi'raj. Jadi daripada asal 50, sampailah Allah Ta'ala turunkan kepada 5 waktu. Asalnya 50 waktu, sampailah turun kepada 5 waktu. Ni kita bincang, kita cerita lain nanti. Sampailah tinggal 5 waktu. Tapi 5 waktu tu pun Allah Ta'ala berikan pahala dan kebaikan sebagaimana kita melaksanakan 50 waktu. Yang ketiga, memberi zakat. Memberi zakat hukumnya wajib. Zakat apa ni? Maksud zakat kat sini ialah zakat fitrah terutamanya. Zakat fitrah. Biasa kita bayar zakat fitrah ni bulan Ramadan. Masuk 1 Ramadan dah boleh bayar zakat fitrah. Jadi doalah, semoga tahun ni kita dapat membayar zakat fitrah sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Yang keempat, rukun Islam lagi, puasa dalam bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, bukan puasa saja. Puasa di bulan Ramadan 30 hari. Paling sikit 29 hari, paling banyak 30 hari, tak ada 31. 30 hari kita puasa. Yang kelima, mengerjakan haji dan umrah ke Baitullahil Haram. Mengerjakan haji. Kalau dalam kitab yang lain dia tulis mengerjakan haji bagi mereka yang berkuasa. Ini 5 rukun yang menjadi rukun Islam, dan teras kepada pembinaan Islam dalam diri kita. Sempurnanya keislaman seseorang itu dipanggil seorang Muslim yang sempurna dengan dibinanya rukun Islam ini dalam diri dia. Apa dia tadi? Yang pertama, dimulakan dengan mengucap syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia laksanakan solat sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kemudian sampai masa waktu membayar zakat, dia bayar zakat. Kemudian sampai masa dia berpuasa, masuk dalam bulan Ramadan, maka berpuasalah dia sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dan yang kelima, ada keuangan, lapang perjalanan, selamat keadaan dan tempat, maka ketika itu wajib ke atasnya mengerjakan haji. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Itulah pembahasan yang dapat kita kongsikan pada petang ini, dan insya-Allah boleh kita bincang dalam WhatsApp group. Allah Ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.